Pearl dan Promise. Hari ini saya nak bercakap pasal products, iaitu salah satu products Amway yang dah dikeluarkan bertahun-tahun. Dia punya kajian pun dah bertahun-tahun dan sudah ada generasi yang ketiga. Produk ni generasi yang ketiga. Dia dah keluar tiga jenis dah. Okey, sebelum tu saya share screen dulu. Okey, boleh nampak Okey, eSpring. eSpring, the true water. Kalau bahasa mudah dia, penapih air, penulin air. Okey, saya tak pasti rata-rata kita yang ada yang dah pakai eSpring ke tak, tapi malam ni saya nak bongkarkan atau saya nak share, nak bagi awareness dekat semua berkenaan dengan air, sumber air kita. Okey, seperti mana yang kita tahu, kalau dalam Malaysia lah khususnya kan, sumber air kita datang daripada mana? Ada yang boleh jawab? Sungai, asid, empangan. Hujan lah, hujan of course. Kita punya content, kita punya reservoir kita dekat mana? Dekat sungai, tasik, empangan. Kemudian, ni baru-baru ni kan berlaku banjir kan? Ini disebabkan oleh kita punya sungai dah melimpah, kita punya empangan pun dah paras bahaya. Kemudian dia pergi ke mana? Dia pergi ke loji rawatan air. Sebelum dia nak salurkan dalam paip-paip bawah tanah ni, dia pergi ke loji rawatan air. Kemudian bila dah rawat air tu, dia pergi ke mana? Pergi ke tangki air rumah. Ada juga yang selalunya kalau paip dapur, dengan paip luar dia direct, tapi kita nak mudah, dia pergi ke tangki air rumah. Kemudian barulah ke paip air yang selalu mungkin kita guna untuk minum, mandi, makan kan. So persoalan yang pertama, tadi kita punya kawasan kan, kawasan tadahan air kita, sumber air kita, sungai. Ini contoh, ni sungai di Malaysia. Ini contoh antara sungai-sungai di Malaysia lah. Kita boleh tengok sendiri. Kalau boleh perasan, contoh yang gambar nombor 3 ni, yang baru naik ni, persekitaran hijau. Maksudnya bukanlah dekat dengan kilang sangat pun, tapi sungai dia tengok. Dan Malaysia khususnya, kita punya tambah-tambah di Klang Valley. Banyak sungai telah mendapat status sungai mati. Apa maksud sungai mati? Inilah. Dia tak ada pergerakan. Baik dekat atas tak ada pergerakan, aliran bawah pun dia tak ada pergerakan. Dalam masa yang sama, sebenarnya ini jugalah sedikit sebanyak menyumbang kepada banjir yang baru-baru ini berlaku. Ini contoh, ini boleh tengok. Ini antara contoh sungai yang mati. Ini juga sumber air kita, baik untuk minum ataupun nak mandi, basuh baju sebagainya. Okey, kemudian dia pergi ke loji rawatan air. Lepas pergi loji rawatan air, dia pergi mana? Ini siapa dekat sini yang pernah ataupun mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali buka tangki air rumah yang duduk ke atas tu. Ini antara contoh. Jangan terkejut kita punya tangki air dekat rumah sebenarnya boleh jadi semua orang kotor. Nampak? Ini contoh-contoh dia. Itu belum cerita kalau contoh kita pernah buat servis, kontraktor terlupa tutup. Apa jadi? Ada bangkai burung. Kan? Tangki air kalau kita tengok, kita tak tahu kan, tapi tangki air sekarang ni dah jadi macam kolam najis. Kotor. Inilah air yang kita guna, baik untuk minum ataupun mandi ataupun basuh baju. Air penting sebab kita guna hari-hari. Manusia boleh tahan 7 hari tak ada air. Okey, next. Nampak ini tap water yang keluar. Dia selalu bila keluar macam ni dia ada 2. Yang pertama ada berlaku corrosion atau karat dalam kita punya pipe air. Yang nombor 2 adalah berlaku mana-mana pipe pecah dekat luar, dia jadi macam ni. Jadi bila dia jadi macam ni, benda pertama yang kita tahu, baik bila dia repair je, tangki air kita 3-4 hari lah mana macam ni. Ini kalau contoh, kalau kita hidang dekat contoh tetamu ke, dia tak boleh beza. Ini teh susu ke, teh tarik ke atau air paip. Macam ni kotornya. Kita pun tak tahu, ada orang mungkin boleh afford penapis air. Ada orang sebenarnya tak boleh afford pun penapis air. Kan? Adakah ini air yang kita minum? Kemudian, kalau nak lagi teruk, ini contoh
tangki air dekat high rise building ataupun pejabat-pejabat yang tinggi, apartmen, kondominium. Ni boleh tengok. Ni tangki air dekat salah satu kawasan perumahan Malaysia. Boleh tengok ni ada awas ni. So ni Malaysia lah. Ni kita tengok luar, cantik, ada cat apa semua kan. Cuba kita tengok belah dalam. Dia selalu tangki air dekat kawasan-kawasan perumahan high rise ni, dia akan ada maintenance setahun sekali. Boleh tengok kat dalam. Inilah tangki air kita. Kan? Sama ada duduk dekat kondominium ataupun flat ataupun apartment. Dia susah nak bersih sebenarnya sebab dia air tu dia bertakung. Bila air ni bertakung je, pembiakan bakteria, belum cerita pasal corrosion ataupun karat, mesti berlaku. Ini. Belum cerita pasal mayat dalam tangki air. Ni banyak tau. Banyak jadi. Mayat lelaki, ni contoh dekat Felda Jempol. Dah hampir reput. Maksud dia apa? Penduduk dekat situ dah 3-4 bulan minum air mayat. Ni maksudnya punya bahasa dia lah. 10,000 penduduk guna air mayat. Dah lebih kurang lama. Ini yang kita tak tahu. Kan? Kemudian, so apa realiti dia? Ada juga orang tengok, kalau orang define air kotor ni, tengok daripada warna. Sebab air ni senang je. Warna, dia punya rasa. Kan? Orang tengok pada warna, orang nampaklah air ni kotor. Sebelum ni air kotor, kita boleh tengoklah color dia tak jernih. Lepas tu ada impurities, ada benda-benda asing. Kan? Tapi sekarang, kadang-kadang bila kita tengok, air ni okey je. Kan? Kita masuk dalam gelas putih, okey. Tapi sebenarnya, orang panggil air sakit. Sebab apa? Sebab ada macam-macam impurities yang tak boleh nampak dekat mata kasar. Dan air sakit ni jangan ambil enteng atau jangan pandang rendah sebab boleh bawa maut. Banyak juga penyakit-penyakit bawaan air. Contohnya lah, kita ambil contoh banjir baru ni kan. Ini kita jangan cakap pasal sumber daripada tap water. Banjir baru ni, bila naik je air tu bukan saja daripada sungai, daripada longkang, malah daripada loji-loji kumbahan. Najis manusia, najis haiwan. Dalam masa yang sama, bila banjir macam ni, banyak juga kes-kes diarrhea. Ada orang yang sensitif kulit apa semua pun jadi juga alergik apa semua. So penyakit bawaan air ni jangan dipandang rendah. So apa ikhtiar penyelesaian kita? Ini sebagai end user ni yang kita hari-hari perlukan air. Kan? Kalau tak ada api boleh hidup lagi. Kalau tak ada air merana. So banyak orang kita pun tahu sekarang contohnya khususnya di Malaysia, penapis air adalah perkara yang sinonim. Dia bukanlah benda yang rare. Sama ada eksternal ataupun internal. Luaran, penapis air luar yang selalu kita tengok tabung besar tu kan. Dan juga internal. Internal ni selalunya untuk kita minum. Ataupun penulin air. Macam-macam lah istilah apa semua. So dekat Malaysia ni, dia ada 3 brand. Ataupun 3 jenis yang rata-rata orang tahu dan 3 jenis ni rata-rata orang pakai. Yang pertama, reverse osmosis water ataupun orang panggil RO water. Yang ni kalau nak mudah faham, kalau contoh belilah, kalau kita masuk stesen minyak ke kedai serba neka ke, kita boleh tengok air-air dalam botol ni, yang pertama penutup dia penutup putih. Dan dia tulis itu drinking water ataupun dalam kurungan RO water. Ni RO water atau lebih mudah dikenali sebagai air mati. Yang nombor 2, alkaline water. Ni pun famous juga ni. Air berakali. Dan yang ketiga, purified water. Ini antara contoh 3 penapis, penuras, penulin air yang rakyat Malaysia guna. Saya akan kupas satu-satu. Okey, yang pertama, RO water. Kita tak nak sebut brand. RO water ni digelar air mati. Sebab apa? Sebab dalam RO water ni tak ada apa-apa. Dia betul-betul molekul air tu, H2O tu. Dia tak ada apa-apa, sebarang minerals pun tak ada, impurities pun tak ada. Okey, macam saya sebutlah. And then berlaku pembaziran air. Kenapa? Setiap 1 liter air, RO water ni untuk dihasilkan akan ada 3 liter air yang dibazirkan. Nak mudah faham, pergi rumah sendiri atau tengoklah rumah mana-mana kawan-kawan, jiran,
Tengok dekat sinki dia. Ada tak pipe macam ni? Satu pipe untuk minum, satu lagi pipe dia buang. Kalau rumah sendiri ada, persoalannya pernah tak kita tadah nak tahu banyak mana? Ini yang saya dapat info. Setiap 1 liter air, maksudnya 1 liter air yang kita nak minum ni, 3 liter air dibazirkan. Maksudnya 4 liter. 4 liter keluar 1 liter kita dapat. 4 liter keluar 1 liter kita dapat. Sebab apa? Inilah proses reverse osmosis punya keperluan. Okey. Perlukan tekanan air yang tinggi. Dia memang perlu high pressure. Sebab apa? Sebab dia nak tolak air lalu dekat membran ataupun lapisan reverse osmosis tu. Okey. Ini antara kajian-kajian kesihatan yang dibuat. Yang dia sebut adalah RO water ni sebenarnya, air mati ni sebenarnya tak bagus untuk kesihatan. Sebab apa? Yang pertama, tak ada mineral. Baik. Kita pun tahu dalam air ni antara 3 mineral yang selalu kita jumpa adalah kalsium, magnesium, dan satu lagi yang selalu orang lupa adalah fluoride. Ni 3 ni. Dan bila RO water tak ada. Dia benda jahat tak ada, benda baik pun tak ada. Dia kosong. Okey, dan WHO pun ada keluarkan juga kan apa risiko-risiko RO water atau minum air mati ni kepada kesihatan manusia. Ini saya bagi secara ringkas ni, saya pendekkanlah. Sebab sejak tahun 1960-an ada beberapa kajian yang telah dibuat dan ditemukan beberapa penemuan penting. Penemuan penting untuk apa? Bila kita minum air yang tak ada mineral. Yang pertama, peningkatan mobiliti. Penyakitlah ataupun kematian yang berkaitan dengan kardiovaskular. Yang nombor 2, risiko patah tulang lebih tinggi pada kanak-kanak. Penyakit neurodegeneratif. Kelahiran sebelum tempoh. Barah air ya. Gangguan kehamilan. Gangguan kehamilan ni macam-macam lah. Ada orang bleeding, ada orang tak cukup ataupun tengah-tengah dia mengandung. Macam-macam lah masalah yang berlaku. Risiko tinggi penyakit motor neuronal. And then risiko lebih, dia ada juga satu kajian ni, dia cakap risiko lebih pada perkembangan otak pada kanak-kanak. Maksud dia apa? Air yang kita bagi minum kat anak-anak kita, kalau RO water, risiko dia lebih. Dekat mana? Dekat perkembangan otak. Nak tahu macam mana? Pertama sekali, motor budak. Motor budak ni maksud dia punya perlakuan dia kan, bila dia pegang barang ke apa semua, dan percakapan dia jadi lambat. Okey. Ini contohlah. Dan ada juga orang bagi tahu dekat antara orang argue untuk RO water ni, dia kata bila kita minum air mati, kita boleh je ambil apa mineral-mineral yang penting macam kalsium, magnesium daripada kita punya sumber pemakanan. Contohnya minum susu kan, ataupun makan sayur kan. Okey. Ada satu kajian dia bagi tahu apa tahu? Dia kata reduced mineral intake from water was not compensated by their diets. Low mineral water was responsible for an increased elimination of mineral from the body. Maksud dia apa? Bila kita minum air yang kurang mineral, air yang kurang mineral tu dia menyebabkan mineral-mineral lain yang kita ambil waktu kita makan ni, dia buang begitu sahaja melalui urinate ataupun kencing lah. Dan orang tanya kenapa jadi macam tu? Sebab consuming ataupun bila kita minum air yang kurang mineral, dia ada negative effect dekat homeostasis mechanism yang badan buat ni. So maksud dia bukanlah bila kita minum air RO tak apa, kita boleh makan benda-benda lain yang tinggi kalsium, tinggi magnesium. Dia bukan macam tu. Dia ada kait-kait dia. Okey, dan juga dalam RO water, kita tahu bila RO water ni dia mesti ada tambah, kalau di Malaysia lah, RO water di Malaysia terkenal ataupun dengan kemudahan orang suka panas dan sejuk. Bila ada panas dan sejuk, benda yang pertama kena ada adalah tangki. Bila air ni sama je macam contoh kita punya tangki air rumah kan. Bila air ni dia bertakung je, dia akan bagi peluang kepada bakteria. Virus, bakteria lah especially untuk membiak. Itu benda yang kita tak nampak. Benda yang kita boleh nampak contohnya ni, tahi cicak penuh kan. Sebab dia bila dia bukanlah kedap tak boleh masuk kan, cicak penuh.
Ada juga orang jumpa cicak dalam tank air tu. Maksudnya bila dah tengah nak servis baru dia nampak, selama ni dah 2-3 bulan ni aku minum air cicak mati. Kan? Semut tak payah cakap lah, semut bersepah. Ini contoh-contoh lah kan. Brand kita tak pastilah. Okey. Selain daripada brand-brand ataupun penapis yang ada kat rumah, ini yang selalu kita tengok dekat luar kan. Yang contoh dekat depan-depan kedai runcit, ada satu penapis air yang kita masuk duit shilling keluar. Ini antara kira yang mendapat sambutan ataupun pilihan orang ramai. Tambahan yang duduk high rise building ataupun yang jenis sewa bilik, maksudnya tak ada penapis air kat rumah, ataupun mungkin dia rasa dengan membeli air dekat ni dia akan jadi lagi jimat. Dia tak nak keluar satu lamsam punya modal untuk beli penapis air. Yang ini pun sama juga bahaya. Sebab apa? Sebab air dia bertakung. Kita bila masuk shilling, keluar air kita tak pernah tengok pun dalam tu. Kan? Ni contoh, dia buka. Bila dia buka, bila tengok macam ni pun kita dah rasa macam, kalau boleh perasan daripada tangki, ini tangki warna putih ni, bila kita keluar, air tak adalah kotor pun. Tak adalah, maksudnya color dia tak adalah color pelik-pelik. Tapi air ni dia lalu satu tapis je. Dia berlaku reverse osmosis kan ni, dia lalu satu tapis je yang warna biru ni dan keluar terus ke end user. Kita lah yang masuk shilling, gedegang tu kan. So, kita tengok dalam dia. Ini mesin air yang sama. Inilah air yang kita minum. Kita bukan nak bagi tahu, saya rasa hampir kebanyakan mesin-mesin macam ni, kebanyakannya macam ni. Jadi pilihlah air kan. Ada orang rasa murah, masuk 10 sen, dapat 500 ml. Saya pun pernah beli juga dulu ni. Masuk 10 sen dapat 500 ml kan. Sebab dia kata kalau nak beli 500 ml yang botol kecil dekat kedai gas stesen minyak, harga lebih kurang RM1.40 ke RM1.80. Yang ni lagi murah, 10 sen 500 ml. Tapi tengok apa yang kita dapat air dalamnya kan. Okey, itu untuk reverse osmosis. Yang nombor 2, air alkali. Yang ni dia famous juga, tapi tak ramai orang pakai. Sebab apa? Sebab pertama dia mahal. Yang kita tahu tiada bukti saintifik. Sifat alkali air ni dia boleh bagi sebarang kesan baik. Harga terlampau mahal. Ni saya sebutlah contoh, kalau kita biasa dengar beauty water ataupun Kangen water, ni harga dia sehingga dia punya harga dia boleh mencapai sehingga RM13,000, RM14,000. Dan yang seterusnya, ini antara yang susahlah, banyak pantang larang. Dia air alkali atau beauty water yang kalau kita biasa boleh dengar, dia banyak pantang larang. Apa contoh pantang larang dia? Yang ni saya tunjuk boleh baca Okey, yang pertama, tengok dekat sini. Boleh baca do not take medication with Kangen water. Maksud dia tak boleh ambil ubat dengan air ni. Kemudian siapa yang ada masalah kidney atau buah pinggang tak boleh ambil. Jangan guna Kangen water untuk basuh susu baby. Ini warning yang memang dia keluarkan sendiri oleh beauty water punya filter ni. Jadi saya risau ramai orang mungkin tak baca benda ni. Dia sendiri bagi tahu jangan. Tapi kita pun tak tahulah. Dan kalau boleh baca belah bawah ni, ada juga dia bagi tahu jangan guna, kalau kita nak minum air ni, jangan guna metal. Contoh metal knife ataupun metal spoon. Contoh kita nak kacau air kan, jangan. Sebab dia inilah pantang larang. Kalau kita dah beli air ni mahal-mahal, nak makan ubat pun tak boleh, nak bancuh susu anak pun tak boleh, apalah gunanya. Okey. Dan yang terakhir adalah purified water. Yang ni dia tapis dan dia tulinkan air. Of course lah, kalau dekat malam ni yang saya nak bagi tahu adalah kita punya East Spring Water. Sebab kita punya East Spring Water ni, antara yang bagus dia adalah kita adalah the world's #1 selling brand. Kita adalah selling brand nombor 1 based on jualan. Dia bukan dekat Korea, dia bukan, sebab yang dekat Korea kan ada 2-3 brand claim dia nombor 1 di Korea, nombor 1 di Korea kan. Kita pun tak tahu mana satu yang nombor 1. Cumanya yang ini kita punya dalam dunia, kita world's #1 selling brand. Ini boleh Google sendiri kan untuk tengok. Badan pihak ketiga pun dah ni kan, dah sahkan.
Kemudian kita dapat banyak award. Ni contohnya lah NSF. NSF ni Natural Sanitation Foundation. Dia mana-mana penapis air kalau dapat NSF ni bagus. Cuma NSF ni dia ada banyak. Dia ada banyak nombor-nombor dia. Dia bukan satu tu je. Kemudian kita juga dapat cap mohon gold ni. Gold seal daripada WQA, Water Quality Association. Dan kita juga voted by consumer daripada trusted brand. Reader's Digest punya award hampir 13 tahun dah. Dan kita juga dapat daripada Frost and Sullivan. Frost and Sullivan ni kalau biasa orang dengar je Frost and Sullivan ni, orang selalu terfikir Myvi lah. Sebab antara brand dekat Malaysia ni yang dapat award Frost and Sullivan adalah Myvi King tu. Okey. Apa maksud true water ataupun purified water? Dia mesti merangkumi 3. Yang pertama taste, rasa. Yang kedua bau, smell, dan yang ketiga clarity, kejernihan dia tu. Dan kita punya East Spring kurangkan over 140 potential impurities yang boleh merosotkan kesihatan kita. Dan kita punya East Spring, sebab kita ada UV light technology, kita musnahkan, destroy more than 99.99% of waterborne bacteria and viruses. Dan kita reduce banyak health contaminant, kita buang bakteria, tapi kita retain beneficial mineral. Maksud dia apa? Barang-barang cemar, impurities semua buang. Kalsium, magnesium, stay. Contoh, kan? Antara beneficial mineral yang ada, yang East Spring kekalkan adalah kalsium, magnesium yang saya sebut tadi, fluoride. Contoh kita pun tahu, kalsium bagus untuk gigi dan tulang yang kuat, magnesium bagus untuk reduce stress in muscle. Ini kalau ada cramp, period pain, pening kepala, migraine, ini bagus. And then fluoride helps to protect teeth from bacteria. Ini tadi perasan tak saya ada sebut pasal kalau minum RO water yang tak ada magnesium, tak ada kalsium ni boleh tingkatkan comorbidity iaitu kardiovaskular. Kita pun pernah dengar sebelum ni Dr. Siti pernah terang pasal kepentingan magnesium dengan heartbeat jantung tu. Macam mana dia membantu. So bila magnesium kurang dalam badan, kita punya kardiovaskular punya kesihatan pun kurang baik. Kemudian fluoride. Fluoride ni dalam amount yang tertentu boleh protect kita punya gigi daripada bakteria. Okey, apa lagi? Ini antara kita punya WHO punya saranan lah. Kita ada ultraviolet light. Lampu biru tu. Sebab lampu biru ni fungsi dia untuk apa? Untuk bunuh kuman. Untuk bunuh bakteria, untuk bunuh virus. Selalu lampu biru ni kita nampak dekat mana? Dekat hospital selalunya. Dia sterilize barang-barang, contoh dekat operation theater. Ataupun kita boleh tengok lampu biru ni dekat mana? Dekat baby yang jaundice. Contohnya. Okey, kemudian apa lagi yang kita dapat? WHO juga sarankan untuk menggunakan penapis air yang tapis menggunakan carbon filter ataupun activated carbon filter. Sebab apa? Sebab activated carbon filter ni memang dah terbukti untuk remove excess taste and odor. Maksud dia apa? Selain daripada bahan-bahan cemar, kita punya filter, yang carbon filter ni boleh hilangkan bau, rasa yang tak sedap dekat air tu. Okey, kemudian ini kita punya sistem, kita punya water treatment system. Kita ada activated carbon block filter. Lepas tu yang lampu biru perasan dekat tengah tu, kita ada ultraviolet light technology. Kemudian kita ada smart chip technology. Smart chip technology yang warna hijau tu. Dia wireless. Okey, then ini antara kita lah. Kita punya smart chip technology ni dia wireless. Dia sambung betul-betul dekat smart chip dengan plug je. Daripada smart chip dengan kita punya penapis tu, kita punya filter tu dia tak bersambung. Dia gunakan teknologi induction. Okey, ni kita punya filter. Kita punya filter pun nampak segerbuk besar macam tu, tapi dia ada mengandungi beberapa lapisan. Yang pertama dekat luar kita ada pre-filter. Ataupun kalau boleh tengok dekat MW Domai, pleated
pre-filter. Yang tu boleh tukar. Ada juga orang suggest, contoh kita punya filter tukar setahun sekali atau 5,000 liter ataupun bila dia berbunyi. Ada juga orang suggest selang 6 bulan buka tukar pre-filter. Itu saja. Kemudian bawah pada pre-filter tu kita ada cartridge pre-filter. Dalam cartridge pre-filter tu baru kita ada activated carbon block. Yang carbon ni kita tak boleh nampak lah. Kita kena toreh baru nampak. And then kita ada UV lamp dekat belah dalam. Ini kita punya filter. Satu je. Maksudnya tak payah nak tukar banyak-banyak. Sekali kita tukar, 4-4 ni datang sekali. Okey. Activated carbon block ni, dia macam saya sebut tadilah, dia boleh reduce lebih daripada 140 kontaminen. Dia boleh tapis sekecil 0.2 mikron. And then kita punya carbon block filter ni patented. Tadi boleh dengar Feruza bagi tahu antara kepuasannya sebab apa? Sebab kita punya barang-barang kita banyak patented. Ini antara contoh lah, kalau boleh tengok dalam list ni, antara 140 lebih kontaminen yang dia tapis, yang boleh dia tapis. Kemudian kita punya ultraviolet lamp ni atau ultraviolet light dalam tu musnahkan 99.99% waterborne bacteria, viruses. Contoh E. coli. Ini antara virus-virus bakteria bawaan air yang famous lah. E. coli, rotavirus. Ini semua yang kalau kita dapat boleh bawa mati. And then kita pun ada juga orang tanya, ni dah kalau kena pasang lampu apa semua ni, berapa kita punya penggunaan elektrik? Kita punya penggunaan elektrik untuk East Spring hanyalah RM5 setahun. Okey. Smart chip technology. Inilah kita bagi tahu. Selalu ada orang pakai penapis air, dia tukar ikut apa? Ikut dia rasa nak tukar dia punya filter. Ada juga jenis macam tu. Ada juga yang memang dia dah subscribe kan, 2 bulan sekali datang tukar. Macam kita tak apa. Kita ada smart chip teknologi. Macam mana? Dia monitor kita punya lifespan, kita punya filter. Bila perlu tukar, dia bagi tahu tukar. So tak ada istilah terlebih guna ataupun boleh guna lagi ni, kita dah tukar. Kat situ sebenarnya menjimatkanlah, kita pun tak tahu. Ini antara saya bagi tahulah. Kita dapat global recognition. Contohnya NSF tadi ya. Untuk NSF ni boleh check rata-rata penapis air kalau ada NSF ni bagus. Cumanya NSF ni dia terbahagi kepada beberapa certified lah, dia punya sijil dia. Kita East Spring the only one yang ada 6 NSF certified. Dia ada 6 nombor. Ada 6 sijil NSF certified. Dan kita penapis air yang pertama dapat certified NSF 401. Nanti boleh check. Kemudian kita juga dapat gold seal daripada WQA. Okey. Ini antara contohlah kita punya NSF. Boleh tengok dekat nombor dia ni. Ni contoh NFS 42. Apa? Aesthetic effect. NFS 55 apa benda? NFS 53. Ini yang saya bagi tahu. Kita dapat yang pertama, ini yang 401 ni. Kita the only one yang kita first filter water ataupun penapis air yang dapat NFS 401 ni. Apa dia? Emerging compound ataupun incidental contaminant. Okay, next. Ni contoh-contoh lah kita punya produk standard NFS yang kita dapat. Kita boleh check sendiri nanti. Okey. Lepas tu rata-rata biasalah. Saya pun biasa pakai brand X, brand C, brand K. Ini orang panggil comparison. Apa yang dia tapis, apa yang dia tak tapis. Contohnya lah, kan kita boleh tengok dekat sini. Alhamdulillah, East Spring tapis ke-55. Contohnya bakteria, virus, kan, spore. Kita juga retain kita punya beneficial minerals. Dan kita ada good supporting document yang tadi tu, NSF dengan WQA. Rata-rata dekat luar, benda yang pertama mudah je kita nak tengok. Kita tengok dia punya sijil. Certified by NSF ke tidak. Jangan kita rasa bayar murah bulan, kita dah untung. Okey. Simple to use. Yang ni mudahnya, guna satu filter je. Saya ada orang yang datang dekat saya, dia tukar filter hanya tengok YouTube je. Adalah dia tanya sikit-sikit, tapi dia tukar guna sambil tengok YouTube je. Punyalah mudah berbanding dengan filter yang banyak-banyak dalam tu. Kemudian ini
cost wise. Kita rasa contoh bayar RM60, bayar RM90 sebulan tu murah. Tapi sebenarnya tidak. Kita punya kos filter setahun hanyalah RM572. RM572 ni bersamaan dengan berapa? Lebih kurang, bagi 5,000 liter, kita dapat 5,000 liter, lebih kurang 10 sen. 1 liter 10 sen. Lagi murah daripada air vending machine yang dekat luar, yang 10 sen 500 ml tu kan. And then kita punya electricity consumption hanyalah RM5 setahun. Boleh bedak balik. Yang mana bayar bulan tu boleh tengok balik. Sebab saya dulu pun bayar bulan juga. Bila kita kira-kira, kita tahu sebenarnya yang mana lebih untung, yang mana lebih tak menguntungkan. Dia short term and long term sebenarnya. Okey, ni. Kita boleh dapat lebih kurang 5,000 liter ataupun 10,000 botol. Botol yang kecil 500 ml tu, kita dapat 10,000 botol e-spring. Kalau tanya saya, satu filter e-spring tu, kalau small family, contoh macam saya ada 2 anak kecil je, so far bertahan lebih pada setahun. Ni macam contoh, saya punya filter e-spring dah start berkelip. Cumanya, kalau ikut bulan lah lebih kurang setahun 3 bulan lah. Dia belum minta replace cartridge lagi. Dah setahun 3 bulan. Sangat-sangat menjimatkan sebenarnya. Economical lah. Satu filter boleh tapis sehingga 5,000 liter air. Kan? Yang banyak-banyak filter ni, in the long run kita tak tahu. Kalau habis subscription, dah kena bayar pula tahunan punya maintenance kan. Ini kita tak tahulah brand luar kan. Okey. So sebelum ni, saya nak share sikit satu video. Nak bagi orang nampak macam mana sebenarnya e-spring ni berfungsi. This is eSpring, a leading global brand in home water treatment technology. One of the eSpring system's advanced features is called Instant On technology, which ensures that the system instantly begins destroying waterborne bacteria and viruses, and that the ultraviolet lamp is lit only when needed to conserve energy and keep water at tap temperature. Let's take a look inside the eSpring water treatment system to see how Instant On technology works. We'll demonstrate using this test unit with a clear outer shell and a cutaway eSpring cartridge. The UV lamp inside the cartridge destroys over 99.99% of waterborne disease-causing bacteria and viruses. The eSpring system features a sensor that detects when water is flowing, so that the UV lamp is lit only when needed. In this demonstration, an air pump will simulate water flow. When you turn on the tap, the eSpring system's UV lamp instantly lights up. The lamp remains on for a moment after water flow stops to help treat the next glass of water, giving you instant access to treated water without wasting energy. The eSpring water treatment system is at the cutting edge of clean water technology. Clean, safe, and better tasting water is always at your fingertips. Itu saja daripada saya. Kalau nak tahu sebenarnya e-spring ni pun kita ada kaedah pembayaran secara bulanan. Yang bagus ni adalah zero riba, tak ada interest. Kita pun ada bayar bulanan. Boleh Roger ataupun boleh contact upline ataupun yang siapa-siapa yang bawa kat sini untuk dapatkan e-spring anda di rumah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.